Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Sebelum fajar terbit mentari, solat subuh dikerjakanlah cepat. Solat berjemaah setiap hari dibebaskan neraka, itulah manfaat. Tahniah kepada anda keluarga besar Tanyalah Ustaz yang solat subuh berjemaah, kemudian diteruskan pula dengan menonton bual bicara terbaik di pagi anda. Pastinya Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Yang menariknya hari ini kita akan bicarakan tentang satu topik pengajian hadis yang saya fikir sangat dekat dengan kehidupan harian kita, iaitu tinggalkan perkara yang sia-sia. Bersama dengan saya Da'i Hakim yang akan menemani anda lebih kurang sejam setengah ini, dan juga bersama dengan guru kita yang mulia, iaitu Datuk Dr. Zahazan Muhammad. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah, syukur Da'i. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Datuk Dr. Zahazan Muhammad yang sudi bersama dengan kita semua hari ini, dan kepada anda keluarga besar Tanyalah Ustaz yang ada sebarang persoalan, yang ada sebarang kemusykilan, boleh sahaja buat panggilan ke 1800 881677. Tempat saya Da'i tak ada line lah pula. Tak apa, kalau tak ada line boleh terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3, dan pastikan soalan-soalan yang ingin diajukan tentang topik kita, iaitu tinggalkan yang sia-sia. Dan bagi anda yang menonton menerusi Facebook, kalau boleh jangan lupa buat 3S. Sering saya ingatkan, yang pertama suka, yang kedua sapa, dan yang ketiga sebar. Like, comment and share. Supaya ramai lagi yang dapat manfaat hasil perkongsian pada pagi ini. Baiklah, tanpa buang masa, jom sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu pendahuluan untuk topik kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Terima kasih kepada Da'i Hakim dan para penerbit dan tuan penerbit, dan seterusnya kepada urus setia yang bersama-sama pada pagi ini, dan muslimin muslimat, ibu ayah, tuan-tuan, perempuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi alhamdulillah kita dapat belajar satu hadis yang penting pada pagi ini, iaitu hadis yang ke-12 dalam susunan hadis 40 yang dihimpunkan oleh Imam An-Nawawi. Iaitulah satu hadis yang sangat penting. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadithun hasan rawahu Tirmizi wa ghairuhu hakadha. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, bahawa baginda bersabda, di antara tanda kebaikan seseorang muslim adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak memberi manfaat untuk agamanya. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi dengan sanad yang hasan, begitu juga Ibn Majah, begitu juga Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah, begitu juga diriwayatkan Ibn Hibban dalam Ta'liqatul Hisan, dan Ibn Abi Dunya dalam kitab As-Samtu daripada Abu Hurairah. Ya, kalau kita lihat dalam hadis ini adalah satu perkara yang penting yang menjadi asas dalam kehidupan. Itu sebab dikatakan oleh para ulama, contohnya Imam Abu Muhammad bin Abi Zaid, seperti disebut oleh Ibn Rajab Al-Hambali dan kitabnya Jami' Al-Ulum Al-Hikam, bahawa hadis ini merupakan hadis-hadis yang menjadi dasar penting dalam Islam. Ya, ada 4 hadis yang merupakan dasar penting dalam Islam. Yang pertama kalau kita lihat, iaitu sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik-baik ataupun diam. Ini yang pertama. Yang kedua, iaitu sabda Nabi SAW kepada seorang sahabat dalam pesannya adalah la taghdab, janganlah engkau marah. Yang ketiga, iaitu antara tanda sempurnanya Islam, iaitulah an yuhibba li akhihi muslim ma yuhibbu li nafsi. Dia mencintai satu perkara yang baik untuk saudaranya, apa yang dicintai untuk dirinya. Apa yang dia suka orang lakukan kepada dia, maka itu dilakukan kepada saudara se-Islamnya. Dan yang keempat, hadis yang sedang kita bincangkan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, bahawa antara tanda kesempurnaan Islam lagi adalah dia meninggalkan apa-apa perkara yang tidak memberi manfaat kepadanya, ataupun perkara itu sia-sia baginya.
Jadi sebenarnya muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, terlebih dahulu saya nak ingatkan bahawa maksud manfaat yang dikemukakan dalam hadis ini ialah perkara yang tidak memberi manfaat dari sudut akhirat kita. Okey. Ya, itu sebab pembahagian dari sudut manfaat mudarat ni, lawan kepada manfaat adalah mudarat lah. Lawan kepada yang baik itulah sia-sia lah. Ada manusia dia banyak kategori. Yang pertama, dia begitu prihatin terhadap akhirat dan juga dunianya. Ini bagus. Ya, ada manusia pula yang sangat menghayat bab akhiratnya. Dunia diambil secara sederhana. Sekadar keperluan, bukannya tujuan. Ini pun bagus. Yang ketiga adalah seorang yang menghayat bab dunianya tetapi akhiratnya habis, lintang pukang. Orang Melaka kata terlokup. Ya, maknanya tak datang apa manfaat untuk akhiratnya. Ini bahaya. Yang lebih parah lagi, tiada kebaikan dalam bab dunia dan tidak mengambil kebaikan langsung dari sudut akhirat. Ini lagilah rugi. Ini adalah orang yang paling hancur sekali. Jadi cubalah kita ambil peluang untuk renung, fikirkan yang mana satu kita. Al-Barat bab dunia, Al-Barat bab akhirat. Ini sangat bagus. Al-Barat bab akhirat, dunia diambil secara keperluan. Ini pun bagus. Maka ada yang mengambil bab dunia, akhiratnya hancur. Ini tak mau. Ada yang keempat yang lebih parah lagi, dunianya tak ke mana, akhiratnya pun tak ke mana. Ini lagilah parah. Maka tuan-tuan, dalam pendekatan yang diambil dalam peringatan Nabi ini menjadi satu asas penting sehingga Al-Imam Abu Muhammad bin Abi Zaid Al-Maliki rahmatullah alaihi mengatakan ini merupakan antara 4 perkara yang sangat termasuk antara 4 hadis yang kalau kamu ambil hadis-hadis ini sempurna dengan kamu di sisi Allah dan di sisi manusia. Hablum minallah kamu lengkap, hablum minannas kamu pun sempurna. Baik Ustaz, jadi dalam kehidupan kita tak lari daripada 2 perkara yang perlu kita jaga. Hablum minallah, hubungan dengan Allah, dan hablum minannas, hubungan dengan manusia. Baiklah, soalan pertama pagi ini dari sahabat kita, Laila Dila Rosa bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Adakah jika meninggalkan perkara yang sia-sia atau yang tidak bermanfaat itu merupakan tanda kesempurnaan Islam seseorang itu? Apa pula sikap atau prinsip yang perlu ada pada seorang Muslim agar mempertimbangkan segala apa yang dilakukan agar ianya memberi manfaat dan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat kelak? Mohon pencerahan. Terima kasih. 3 bunga Ustaz. Boleh Ustaz Cukup Hashtag biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Laila Dila Rosa atas soalan. Jadi Da'i dan juga Laila atas apa yang ditanyakan itu, kalau kita belajar bahasa Arab, tarkuhu ma la ya'ni, iaitu meninggalkan satu benda yang tidak bermanfaat kepadanya, ma la ya'ni. Lalu kita sebut perkataan inayah. Inayah ni maknanya kita beri fokus, beri concentration kepada satu-satu perkara dalam kehidupan. Maka bila seseorang itu telah pun memberikan perhatian kepada benda yang tidak memberi manfaat kepadanya, berarti dia telah mengabaikan satu tanggungjawab yang penting. Ya, kerana kehidupan ni ibarat timbang. Kalau diberatkan dari sini, mestinya kan ketinggalan. Timbang. Maka pertimbangan yang ada dalam kehidupan pada hari ini, hendaklah kita menjadikan redha Allah dan juga kehendak Allah itu merupakan keutamaan dalam hidup kita. Kerana kita nak mencari keridhaan manusia ni bukan benda yang mudah. Terus Imam Syafi'i berkata, ridhan nas ghayatun la tudrak. Berarti kehendak manusia ni satu permintaan, satu perkara yang bersifat very subjektif, apa dipanggil sebagai infinity. Ya, kita tidak akan dapat mencapai keridhaan manusia kerana manusia ni pandang kod lain, ini kod lain. Tapi kalau kita mencari ridha Allah, ini adalah satu keutamaan. Maka dalam apa yang dijelaskan kat sini, seorang yang meninggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat kepadanya dan tidak ia inginkan, bukan kerana pertimbangan hawa nafsu dan keinginan jiwa, tetapi kerana pertimbangan syariat Islam, maka itu yang menjadikan ia bukti kesempurnaan Islamnya. Jadi bila seseorang menjadikan Islam itu menjadi teras dalam kehidupannya, ukurannya, pertimbangannya, backbone-nya, tulang belakangnya, penilaian utamanya, maka sebenarnya itu sebab tanda Islamnya sempurna. Itu sebab berkata seorang sahabat Nabi bernama Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, kalau kamu nak tahu kedudukan kamu di sisi Allah, lihatlah sejauh mana kepentingan Allah dalam kehidupanmu. Ya, perhatikan dalam kehidupan kita. Kita subuh ni bangun awal, tahajud dulu ataupun bangun agak-agak nak pukul 7, bangun nak dekat habis waktu. Mana satu yang penting dalam hidup kita? Nafsu, syahwat, iaitu tidur itu, ataupun Allah yang panggil kita untuk bertemu dengannya. Tambah pula ada orang pergi sembahyang berjemaah di masjid, datang awal, tolong bersihkan masjid, bentangkan sejadah. Contoh.
Jadi ini menampakkan kepada kita perbezaan kedudukan manusia di sisi Allah SWT. Jadi bila kita menjadikan Allah itu keutamaan, Islam itu perkara yang paling penting dalam hidup kita, maka kita itu tanda kesempurnaan Islam sebenarnya. Jadi itulah sebabnya Nabi menyatakan sedemikian, ya. Jadi apakah caranya pula untuk kita tahu bahawa apa yang kita lakukan itu selari dengan kehendak Islam? Itu soalannya kan? Betul. Ya. Jadi perkara yang paling utama sekali dalam Islam ni kena belajar, kena tuntut ilmu. Cari ilmu. Ya, kalau kita tak faham, kita tanya kepada orang yang mempunyai ilmu. Ini alhamdulillah ada tanyalah ustaz. Ada macam-macam program yang sifat boleh kita rujuk fatwa dan sebagainya. Kalau kita pergi online pun masya-Allah ada banyak fatwa yang telah pun dikemukakan di sudut online-nya. Fatwa sebagai contohnya Jawi Jabatan Kamisah Persekutuan sentiasa diupdatekan. Fatwa negeri-negeri masya-Allah begitu banyak sekali rujukan yang boleh kita ambil. Betul. Dan keliling kita pun ada yang graduate daripada UIA, daripada Azhar, Jordan, Madinah, yang boleh kita tanya tentang apa-apa perkara bersifat dalam Islam ini supaya tidak berlaku perkara yang kita mengambil perkara yang sia-sia ini tadi. Sebenarnya dari hakim dan para penuntut sekalian, kalau kita perhatikan dalam Islam, perkara sia-sia ini dipanggil laghu. Al-laghu. Bagaimana Allah Taala menyatakan sebagai contohnya, walladzina hum an lagwi mu'ridun. Laghu ni lam ghain waw. Dia disebut sebanyak 11 kali dalam Quran. 11 kali. Ya, 11 kali. Dan kesemua 11 kali itu kata Imam Hasan Basri, semuanya merujuk perkara yang tidak baik. Perkara mungkar. Perkara-perkara yang mendatangkan dosa kepada seseorang. Kecuali pada dua tempat, kata Imam Ibn Kathir, yang merujuk kepada yamin laghu. Yamin laghu ni maknanya orang Arab, mereka suka bersumpah. Jadi sumpah yang tidak diambil peduli dari hati. Jadi hatinya bukan dimaksudkan itu, tapi kerana dia terlalu suka bersumpah. Ni pun sebenarnya di sudut penilaian fuqahanya adalah perbincangannya. Tapi kata Imam Hasan Basri, kalau kau rujuk 11 tempat dalam Quran yang dikatakan sebagai laghu ni, semuanya perkara-perkara mungkar, perkara yang tidak baik. Di sisi Allah dan di sisi manusia. Itu sebab tuan-tuan yang dimuliakan, dalam kehidupan ni kita kena pastikan mengelakkan diri. Dan banyak sekali seperti kata Dr. Sheikh Abdul Aziz Rajab dalam satu kajian beliau mengatakan bahawa perkataan yang disebut sebagai laghu ini merangkumi percakapan, perbuatan, kehidupan, permainan, banyak perkara yang kalau kita lihat dalam spektrum kehidupan kita ni, ia ada kaitannya bahasanya dari sudut apakah ia laghu, iaitu perkara yang bersifat sia-sia, yang tidak memberi manfaat kepada akhirat kita, bahkan mendatangkan dosa. Terlalu banyak, luas spektrumnya. Boleh kita bincangkan selepas ni insya-Allah. Baik Ustaz, jadi itulah antara perkara yang perlu kita ada ilmu untuk kita membezakan perkara yang manfaat dan perkara yang mendatangkan mudarat. Baiklah, kita nak berjeda seketika, kembali selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, dan juga bintang ilmuwan kita iaitu Datuk Dr. Zahazan Muhammad. Kita membicarakan berkenaan pengajian hadis iaitu tinggalkan yang sia-sia. Dan saya suka dengan satu soalan yang diajukan oleh sahabat kita di ruangan Facebook. Rosdin Samah bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam serta kru-kru yang dirahmati Allah. Soalan saya, kita dituntut agar meninggalkan perkara yang sia-sia. Adakah mereka yang melakukan perkara yang lara dan sia-sia memberi petanda bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah berpaling daripada mereka, malah semakin menyibukkan masa mereka dengan hal yang sia-sia? Mohon pencerahan dari Ustaz. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Rosdin atas soalan. Silakan Ustaz. Perkara pertama yang kita nak sebut tentang lara ni lagi tuan-tuan, seperti yang telah pun ditarifkan, dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Ahli hadis yang terkemuka ni menyatakan dalam kitabnya Syu'abul Iman, saya bacakan. Yaqulu Imam Al-Baihaqi an lagwi huwa al-batil alladhi la yattasilu biqaidin sahih wala yakunu liqa'ilihi fihi fa'idatun wa rubbama yakunu wabalan alayhi yanqasimu
fayakunu minhu an yatakallam ar-rajul bima la ya'nihi min umuri nas fayusi sirrahum wa yahtik astarahum wa yazkur amwalahum wa ahwalahum min ghairi hajatin bihi ila shay'in min dhalika adatan. Dalam apa yang dinyatakan di sini oleh Imam Al-Baihaqi, iaitu perkara yang namanya lara ni adalah perkara-perkara yang tidak punya kaitan yang betul dan tiada faedah untuk yang berkata tentangnya, dan mungkin akan memberi mudarat dalam kehidupannya, mendatangkan satu bala, mendatangkan satu musibah dalam kehidupannya. Mungkin apa yang dimaksudkan itu, dia bercerita tentang aib orang, membuka tentang rahsia-rahsia orang yang disembunyikan, ataupun menceritakan tentang perkara-perkara buruk tentang orang lain, sama ada berkaitan dengan harta mereka, dengan keadaan mereka yang tidak penting untuknya memberikan penjelasan. Jadi balik pada soalan dikemukakan ini, apakah bila seseorang itu disibukkan dengan perkara-perkara lara ni tanda Allah paling daripadanya? Ini antara wasiat yang penting oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab yang bertajuk Ayyuhal Walad. Alamatu i'radillahi anil abdi istighaluhu bima la ya'nihi. Bahawa tanda Allah SWT paling daripada seseorang, betul, ini memang betul. Bila seseorang disibukkan dengan perkara-perkara yang tiada kaitan dengan kehidupannya, menandakan bahawa Allah tidak mempedulikannya. Nasullaha fanasiyahum. Dia lupa pada Allah, Allah melupa kepadanya. Kenapa tuan-tuan ini dan lebih dahsyat lagi, kata Imam Ghazali, ada seorang yang menceritakan tentang hal keadaan orang lain, sama ada yang baik ataupun yang buruk, seolah-olah dia mempunyai relationship, hubungan yang baik dengan orang itu, padahal orang itu tidak mengenalinya. Ya da'i hakim ni, kadang-kadang ada manusia ni jumpa dengan da'i kata, kenal tak fulan bin fulan? Dia ada berapa biji kereta tau. Dia ada saham banyak. Tempat ini, tempat itu. Saya kenal keluarganya, padahal orang itu tak ada kaitan langsung dengan kehidupannya. Dan sama ada dia menceritakan perkara itu baik atau buruk, tak penting. Tapi yang pentingnya dia telah menjerumuskan dirinya untuk masuk dalam satu liang, lubang yang boleh memberi mudarat kepada agamanya, kerana dia menceritakan satu seolah-olah dia tahu, seolah-olah dia dekat, seolah-olah dia faham, seolah-olah, dan lebih buruk lagi kadang dia menyakiti atau mengatakan perkara yang tidak elok tentang fulan bin fulan itu, sedangkan orang itu tak ada kaitan pun dalam kehidupannya. Jadi kita berada pada dunia yang sangat pelik pada hari ini. Betul, Ustaz. Kerana orang yang dekat menjadi jauh dan orang yang jauh menjadi dekat. Ya, maka masing-masing dengan gadgetnya, dengan device-nya, dengan smartphone-nya, membuka bidang yang entah apa-apa ke mana dia explore, apa yang diceritakan, kadang-kadang perkara ini memberi mudarat yang sangat banyak pada agama kita. Tuan-tuan kena ingat ya, asas yang dijelaskan dalam Islam ni adalah perkara yang tidak beri manfaat kepada agama. Mungkin perkara itu beri manfaat kepada dunia. Macam hari ini ada kehidupan orang kadang-kadang dia terlibat dengan games yang tertentu dan mendatangkan keuntungan yang luar biasa kepadanya. Kita tak menafikan dia sudut keduniaan ada pulangan-pulangan tentu, tapi dia sudut akhirat macam mana, itu soalannya. Yang perlu kita hitung muhasabah diri selalu, apakah perkara itu memberi manfaat kepada Islam. Ya, jadi ini perkara-perkara yang kita kena letak dalam kotak pemikiran kita, kerana orang Islam ni sifatnya lain daripada selain mereka. Ini perkara yang kita pahit tapi kita kena sebut. Betul. Supaya masyarakat tidak lalai dan tidak leka dengan perkara-perkara hiburan. Yang mana tadi Da'i mengatakan 3S saya pun nak kata 3S, tapi 3S yang negatif, tadi 3S yang positif Apa tadi? Suka, siapa dengan sebar. Yang saya nak sebut ni, kata Syekh Abdul Aziz Rajab, antara perkara-perkara S yang dimaksudkan tiga ni, pertama, Islam, umat Islam menjadi lalai dengan sebab satu sekali S yang pertama, sports yang melampau-lampau. Yang kedua, dia sebut screen, diberi kepadanya untuk melihat filem-filem, movie, sebutlah pada hari ini berbagai bentuk tayangan yang memberi mudarat yang sangat besar kepada keluarga. Seorang ayah yang beriman kena ingatkan anak-anak waktu malam. Ayah tutup sistem network pada malam ini. Kerana ayah mengantuk sangat pukul 10, ayah nak kena tidur, nak bangun awal nak. Ayat bimbang apa benda yang kamu tengok pun ayah tak tahu. Memang pulangkan semua device yang ada kat rumah ni. Contohnya ini satu sikap yang sangat penting. Yang perlu diambil peduli. Kerana kalau tidak kita tahu ke mana anak pergi waktu malam. Dan yang ketiga disebut sini adalah seksnya. Perkara-perkara bersifat gender yang disebar luaskan sehingga perkara-perkara haram itu menjadi mudah. Ini maksud hadis Nabi SAW akhir zaman. Orang yang paling baik sekali sebelum munculnya Dajjal adalah seorang yang akan menegur orang melakukan zina di tengah-tengah jalan. Tengah-tengah jalan, depan orang ramai. Orang yang paling baik pada saat itu akan berkata kepada mereka yang buat perkara haram di tengah jalan ni, tolong ke tepi sikit boleh tak, aku nak lalu. Inilah orang yang paling baik pada akhir zaman, kata Nabi SAW. Pada ini perkara sedemikian
sudah muncul di mana-mana, semua orang boleh tengok, anak kecil pun boleh tengok. Alangkah mengaibkan perkara-perkara yang dinyatakan dalam hadis ini. Jadi itu sebabnya tuan-tuan yang dimuliakan, kalau kita perhatikan inilah dia muara kepada kebaikan ini, salah satu daripadanya adalah hadis yang kita bincangkan sekarang. Baik Ustaz, jadi orang yang beruntung melakukan setiap perkara itu, dia akan memastikan ada keuntungan di akhirat kelak. Baiklah, kita nak raikan seorang pemanggil. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hakim dan juga Datuk Zahzan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya begini. Kita dalam seharian ni lah dihidangkan dengan berbagai perkara-perkara yang lawa ni, seperti dalam contoh dalam TV lah, hiburan, dalam radio pun nyanyi-nyanyian. Dan terlepas juga bagi orang yang dewasa, orang bodoh tua pun juga terlibat. Soalan saya di sini, bagaimanakah kita nak mengelakkan daripada mengelakkan daripada melakukan perkara-perkara lawa ni? Adakah disebabkan kita ni dah dilimpahi dengan nikmat-nikmat yang mewah ataupun nikmat-nikmat yang terlalu banyak sehingga kita lupa untuk melakukan kebaikan-kebaikan ataupun sunnah-sunnah Nabi. Kita beri contoh di negara di Palestin. Mereka tak sempat nak melakukan nak berhibur, nak apa. Semua seharian mereka berhadapan dengan memusuh Israel. Bagaimana contoh kalau kita dapat lakukan sebagaimana yang remaja-remaja ataupun orang yang ada di Palestin tu? Minta serahan daripada Datuk, itu saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ilyas Abu Bakar dari Air Hitam, Pulau Pinang. Menarik soalan yang diajukan. Saya tertarik dengan ayat dilimpahi dengan hiburan. Jadi Ustaz, zaman hari ini satu zaman yang dilimpahi dengan hiburan. Macam mana kita nak elak Ustaz? Tak nak terjerumus. Silakan. Kepada tuan-tuan perempuan muslim-muslimat ini memiliki kasihan, antara perkara bagaimana kita nak menyelamatkan diri daripada lara pada hari ini, dan salah satu daripadanya adalah hiburan yang melampau. Betul. Ya, kita tak menafikan pada waktu Nabi SAW dahulu tiba hari raya, ada jariyah ni makna hamba sahaya yang menyanyi di rumah Nabi SAW. Dengan waktu itu ada kehadiran Nabi ketika Aisyah radhiyallahu anha sedang menyaksikannya, muncullah Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar ni seorang sahabat yang sangat tegas walaupun lemah lembut. Dalam lemah lembut ada tegas. Maka beliau pun hadir, beliau melihat mizbarun mazami syaitan fi baiti Rasulillah, kata beliau, apakah terdapatnya seruling syaitan di rumah Nabi. Marah beliau, bertempik beliau, sehingga Nabi SAW telah pun menenangkan Abu Bakar dan mengatakan, hadza iduna, ini rumah kami, ini hari raya kita. Maka berilah sedikit kelonggaran. Maka para ulama menjelaskan dari sudut nyanyian yang dimaksudkan itu nyanyian yang berikan kepada kita semangat, menimbulkan kasih sayang, motivasi, perkara yang tidak melalaikan, mungkin setakat seperti hari raya, untuk bergembira dengan suasana sedikit. Maka apa yang ditegur oleh Abu Bakar itu menunjukkan bahawa dalam Islam Nabi betulkan, Nabi mengatakan ada waktu untuk berhibur, tapi bukan all the time, bukan sepanjang waktu. Betul. Sehingga kita pun dah tak tahu mana satu garam, mana satu gula. Allah. Ya, maka untuk masak ni perlukan sedikit garam untuk menjadikan makanan enak, ada rasa. Tapi kalau kita curahkan seperiuk itu dengan semangkuk garam, maka makanan itu akan hancur, akan rosak. Maka demikianlah dalam kehidupan ni, bila terlalu banyak perkara-perkara melalaikan, maka para ulama mengemukakan bagaimanakah ada sudut Islam merawat perkara ini. Kerana kita kadang-kadang tak dapat nak istiqamah dah, ya? Ya, betul. Sehingga sahabat Nabi yang mulia macam Hanzalah, Abu Bakar sendiri pun agak panik dan bimbang bila mereka merasakan diri mereka tergelincir daripada landasan istiqamah ni tadi. Hanzalah telah keluar mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah ni munafik ketika bersama dengan Nabi, begitu teguh imannya, tapi bila keluar saja daripada majlis Nabi ni mula lalai. Maka Abu Bakar mengatakan, mengapa kau kata demikian wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, wahai Rasulullah, wahai Abu Bakar, memang betul aku bersama dengan Rasulullah, aku begini, tapi aku keluar, aku jadi lalai. Abu Bakar berkata, aku pun sama juga. Menunjukkan ada waktu kadang-kadang kita terkeluar daripada perkara ni. Para sahabat Nabi pun bimbang perkara itu menimpa mereka. Maka apakah caranya untuk mengatasi benda ini? Ini merupakan rawatan dikemukakan contohnya oleh Abu Hamid Al-Ghazali yang kitabnya Ihya Ulumuddin, imam yang mulia ini mengatakan, yang pertama sekali, hendaklah engkau berusaha untuk meninggalkan perkara-perkara lara. Berusaha bersungguh-sungguh. Di situ namanya mujahadah. Ya. Kerana dalam hadis mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
Siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat adalah berkata yang baik-baik ataupun diam. Maknanya kat situ memerlukan mujahadah. Betul. Usaha. Bukan senang Ustaz Effort. Ya. Ya, hadis ini kalau kita lihat disebut oleh Hakim contohnya dan juga Tayalisi dan sebagainya. Yang kedua, kalau kita perhatikan perkara yang utama untuk kita lakukan pada hari ini, man samata naja. Dalam kehidupan, kalau kamu diam, kamu memelihara diri kamu daripada perkara-perkara yang membahayakan itu, kamu akan selamat. Kerana perkataan juga termasuk satu daripada lara kalau tidak disukat, dikontrol. Ya. Imam Nawawi, imam yang mulia ni dalam mazhab Syafi'i menulis sebagai contohnya tentang bagaimana keadaannya kalau bercakap baik, diam membaik, mana lebih utama. Maka beliau mengatakan rajahahu kathirun ulama. Para ulama ramai mengatakan kalau bercakap baik dan juga berdiam baik, diam lagi baik. Diam lagi baik. Ya, kerana bila kita bercakap benda yang harus, nanti lama-lama dia akan mengheret kita pergi kepada perkara-perkara yang betul Ustaz, yang membahayakan kita, perkara yang syubhat atau perkara-perkara yang haram selepas itu. Dia bercerita sebagai contohnya, ayah kerja kat mana? Ayah nama siapa? Itu harus kan? Ayah kerja kat mana? Ayah beli kereta tu, ayah pakai duit mana? Kita tanya seorang budak kan, tengok ayahnya pakai kereta mewah kan, dah mula kita masuk pada bab begitu. Oh, ayah kerja syarikat saham. Saham halal ke haram? Kita dah mula masuk pada bidang-bidang yang tak sepatutnya untuk kita tanya. Maka itu perkara yang kita kena jaga. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, dalam menangani isu lara ni tadi dalam kehidupan, hendaklah kita berusaha untuk menjaga ibadah kita. Al-muhafazatu 'alal ibadah. Kita berusaha untuk menjaga ibadah-ibadah kita, kerana wa atmil hasanati sayyiatil hasanat tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bila setiap kali kita buat satu kesilapan, kita leka-leka tampung dengan kebaikan. Ada seorang ulama bernama Abdullah bin Wahab Al-Fihri. Beliau ni merupakan seorang ulama besar yang hidup ratusan tahun sebelum kita, yang beliau pun mengatakan, aku pun tersilap kadang-kadang mengumpat orang. Oleh kerana mengumpat orang, aku takut akhirat besok jadi beban untuk aku. Dia ambil pahala aku nanti di akhirat, ataupun dilontarkan kepada aku pak dosa-dosanya, aku jadi muflis nanti. Maka bila aku melakukan kesilapan terhadap orang, aku berpuasa dan berniat puasa itu untuk dirinya. Kan kepenat dah kalau kita puasa. Betul. Tengok orang minum sirap melili air liu. Bukan saja tengok air sirap, kita hujan tengah jalan pun, air hujan jatuh kat skrin kereta pun rasa macam nak minum. Itu puasa. Betul kan? Setuju Ustaz. Ya. Maka Al-Imam Ibn Wahab ini berkata, bila aku puasa, aku niat puasa itu untuk orang yang aku umpati itu. Subhanallah. Sehingga akhirnya aku rasa tak larat, aku makin banyak kena puasakan orang lain pula, dia yang dapat pahala. Maka aku telah pun menukar, ini mujahadah lah namanya. Aku menukar caranya, iaitu bila aku mengumpat seorang, aku sedekahkan untuknya 1 dirham. 1 dirham macam RM50 kita. Banyak juga tu. Larat tak? Kalau puasa dah tak larat, maka setiap orang kita umpati itu, satu hari kita umpat dia, kita bagi RM50, ya Allah, pahala ni untuk orang yang aku umpat itu. Lama-lama beliau berkata, habis simpanan aku. Habis duit pencen aku. Habis wang aku. Maka beliau pun berhenti mengumpat. Ini semua menunjukkan kepada satu, apa yang dipanggil sebagai usaha yang berterusan, kerana para ulama salafus salih ni mereka nampak akhirat lebih terang daripada kita melihat satu benda objek di bawah cahaya lampu. Takut mereka kepada akhirat itu punya impact dalam amal salih mereka lakukan. Jadi maknanya melakukan ibadah ini dapat membantu kita untuk mengelakkan diri kita dan melakukan maksiat yang antaranya lara ni tadi. Itu sebab dalam hadis mengatakan, inna siyam laisa min al-akli wa syurbi faqat, inna as-siyam min lagwi wa rafath, fa in sahabaka ahadun aw jahila anka faqul inni sa'imun. Dalam hadis riwayat Al-Hakim juga. Banyak perkataan Al-Hakim begini. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahawa sungguhnya puasa itu bukan setakat menahan lapar dahaga, tetapi puasa juga menahan diri daripada melakukan perkara lara dan perkara-perkara yang rafas, bersifat perkara-perkara menceritakan tentang perkara bersifat seksual. Kalau ada seseorang yang mencela kamu ataupun memperbodoh kamu, maka katakan kepadanya, saya berpuasa. Jadi melakukan ibadah ni adalah perkara yang membantu kita untuk mengelakkan ataupun menghapuskan lara perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan. Lagi ada nombor 3. Ia disebut bahawa antara perkara yang menyebabkan keampunan Allah dan menghilangkan, meluputkan segala bentuk lara yang pernah menyebabkan dosa dalam hidup kita, mana akaun akhirat kita dicalarkan oleh perbuatan-perbuatan haram, antaranya lara yang kita lakukan, adalah dengan sedekah. Kenapa? Kerana dalam hadis mengatakan, inna hadhihi suq yukhalituha al-laghu wal kazib fashawibuha bis sadaqah. Sesungguhnya pasar
pasar adalah tempat yang kita pergi untuk beli belah. Pada hari ini kadang-kadang membawa keluarga, anak-anak dan sebagainya. Ia menyebabkan banyak dosa. Melihat, mendengar. Kadang-kadang orang muda pada hari ini pergi makan restoran pun kita tidak pasti halal ataupun haram. Ahlan wa sahlan wa jahlan. Semua disapu, membuju lalu melintang sapu. Orang muda tolong jaga perkara ni. Jadi antara perkara yang menyebabkan dosa ni lah apa yang berlaku dekat tempat-tempat yang bersifat demikian, membeli belah. Maka mintalah keampunan kepada Allah, hilangkan segala dosa yang berlaku, antaranya lara ni tadi di tempat-tempat seperti yang dimaksudkan, melihat aurat orang dan sebagainya. Maka lakukanlah sedekah. Jadi antara sedekah ni boleh menghapuskan dosa-dosa lara yang kamu lakukan ketika pergi ke tempat-tempat semikian. Lagi nombor 4, berkata Sayyidina Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu, jalisu tawabin fa innahum araqu syai'in afidatan. Kalau kehidupan kamu pada hari ini banyak dikotori, dicemari oleh dosa-dosa antaranya lara, maka hendaklah kamu mempunyai waktu untuk berdamping dengan para salihin. Kalau kita ni masuk ke masjid, carilah orang masjid, hormatilah orang masjid, imamnya, sekurang-kurangnya bilalnya, jumpa dengan orang sebelah kita, bertegur sapa pun dah okey. Dan orang ni mungkin bagi syafaat kepada kita ke akhirat nanti. Jangan kita ni masuk menonong je, keluar menonong je, buat tak tahu je kat orang, buat tak nampak je kat orang, mentang-mentang kita besar. Jadi ini perkara-perkara yang patut kita baiki. Lagi tuan-tuan, yang berikutnya, kita hendaklah hawil majalis ila ta'atin. Jadikan majlis kita, tempat kita bersama bersembang, jadikan dia peluang untuk dapat pahala. Jadilah orang yang trendsetter kepada kebaikan. Jangan jadi trend follower. Orang mengumpat kita pun betul, tambah pula. Jadi ini sebab disebut dalam banyak hadis Nabi SAW. Ya, sebagai contohnya al-majalis salasatun. Majlis di sisi Allah ni ada 3 bentuk. Al-ghanim, wasalim, wasyahib. Orang masuk ke majlis-majlis apa-apa sekalipun dalam pertemuan, perhimpunan, bersembang-sembang. Kita jumpa dengan kawan-kawan kita, study group, sekolah lama ke, benda ke pada hari ini, musim raya. Sama ada pergi dengan membawa keuntungan, duduk memberi keuntungan, membawa keuntungan, ataupun kita ini selamat, ataupun kita ni menderita. Yang mana satu kita? Baik. Jadi ini perkara yang perlu kita sebut. Nanti ada beberapa perkara yang saya nak ulas, insya-Allah. Baik Ustaz, banyak perkara yang kita dapat, antaranya bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk kita meninggalkan perkara yang lara. Baiklah, kita nak beristighfar seketika, kembali bergabung selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Tinggalkan perkara yang sia-sia agar hidup kita bahagia. Tinggalkan perkara yang sia-sia agar hidup kita berjaya. Dan tinggalkan perkara yang sia-sia agar hidup mendapat redha-Nya. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, dan juga Ustaz Datuk Dr. Zahazan Muhammad membicarakan tentang pengajian hadis, iaitu tinggalkan yang sia-sia. Saya nak beralih ke soalan yang seterusnya, diajukan oleh Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah semua yang sia-sia perlu kita tinggalkan, Ustaz? Bagaimana pula dengan hobi? Kebanyakan hobi bersifat sia-sia, hanya dirinya sahaja berasa seronok. Contohnya, suka ke stadium menonton bola sepak, pembaziran dari segi masa dan wang. Terkadang terpaksa melalui perjalanan yang jauh dan memenatkan. Mohon pencerahan. Terima kasih. Terima kasih kepada Faizal bin Ahmad atas soalan. Silakan Ustaz. Ya, dalam kehidupan ni, pertimbangan yang kita ambil hendaklah selalu kita ingat. Menjelang hari raya ni pun ramai insan yang kita jumpa tahun lepas, tahun ni dah tak ada. Betul. Alangkah cepatnya mereka pergi. Ada pada usia yang muda. Kami pun pulang dari Jordan hampir 30 tahun yang lalu. Bila dihitung kembali, sahabat-sahabat yang telah pergi menjangkau lebih 50 orang. Ya, dalam bilangan yang daripada masa itu sekitar 3,000 pelajar-pelajar Malaysia yang di sana. Bila kita hitung, Allah, ramainya yang sudah pergi tanpa kita sedar. Ada yang sangat muda, remaja. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan perempuan ini boleh kasihan menjadi satu asas yang penting dalam kehidupan ini untuk kita selalu ingatkan diri kita.
Bahawa jangan kita berfikir setiap orang yang berada dalam perkuburan itu mereka mengatakan diri mereka penting. Kalau tidak ada aku maka kehidupan ini tak berjalan. Kalau tak ada aku maka syarikat ini akan terhenti. Tidak tuan-tuan, tak sama sekali. Kalau kita pergi pun lebih ramai CEO yang layak untuk menggantikan kita. Mereka lebih muda, lebih bertenaga, lebih banyak idea, kreatif dan sebagainya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, dalam kehidupan ni buatlah pertimbangan yang betul. Bila kita nak buat satu perkara, fikir, perkara ni datang manfaat untuk aku tak? Ya, aku mengayuh basikal. Badan aku jadi kuat, sihat. Tahun depan aku pergi haji, aku punya energi yang cukup. Kalau begitu niatnya bagus. Pernah seorang ulama terkemuka namanya Al-Imam Muhammad bin Ismail Bukhari yang mulia, Syekhul Muhaddithin itu. Beliau bersama dengan anak muridnya Ibn Abi Hatim, salah seorang ulama pentafsir Quran yang hebat. Ahli hadis, ahli tafsir yang hebat, duduk dengan gurunya Imam Muhammad bin Ismail Bukhari. Imam Bukhari penat mengajar, dia pun baring. Maka anak muridnya bertanya, Tuan Guru baring. Apa tujuan Tuan Guru baring? Tuan Guru menyebut pada kami hadis setiap benda itu mesti ada niat yang betul. Sekarang Tuan Guru baring. Cuba cerita saya, apa niat sebalik baring ni? Tengok Imam Bukhari pun cara berfikir. Ya? Imam Bukhari ni pernah berkata, aku tidak pernah mengumpat sesiapa pun dalam hidup ini selepas aku tahu mengumpat itu haram. Bila engkau tahu mengumpat itu haram, Tuan Guru? Pada ketika usia aku 8 tahun, ibu aku mengajar kepada aku hadis tersebut, ayah aku sudah mati pada masa itu. Subhanallah. Jadi Imam Bukhari yang mulia ini ketika dia baring, anak muridnya bertanya, apa tujuan baring begitu? Apa? Dia kata bahawa kita berada di tempat ini merupakan perbatasan di antara Islam dan juga kufur. Di depan sana merupakan negara kufur yang mereka boleh datang untuk menyerang kita. Jadi aku tidur sekejap untuk regain energi. Aku tidur untuk badan aku kuat. Anything happen, aku boleh bangun dan muncul mengangkat senjata untuk mempertahankan Islam. Tengok. Dan aku tidur untuk rehat dan sekiranya aku menyampaikan ilmu yang betul. Aku tidur untuk mengambil tenaga semula. Jadi niat kita dalam setiap perkara itu kena kita letakkan kerana Allah SWT. Jadi sebaliknya kalau kita buat satu benda itu hanya setakat kegembiraan, kita bimbang, ini masuk dalam ayat Allah SWT, iaitu Allah menyatakan siapa yang ittakhaza hawahu ilahu, dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Bahawa orang ni menjadikan segala dalam kehidupannya ukurannya adalah nafsu. Tengok satu peristiwa yang disebut oleh Imam Al-Baihaqi tentang dalam Syu'abul Iman tentang Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu yang pernah melihat puteranya Abdullah bin Umar itu pulang dari pasar membawa daging untuk dimakan. Maka dia beli, dibawa pulang. Maka ayah yang bijaksana bertanya pada anaknya, nah, apa benda yang kau bawa pulang itu? Abdullah menjawab, wah ya, daging. Tahulah kan, daging masak lah kan. Maka kata Sayyidina Umar, di sini poin yang penting. Abdullah bin Umar disentakkan oleh bapanya dengan berkata, wahai anakku, apakah setiap kali engkau nak makan daging, engkau makan? Apakah setiap kali engkau nak makan daging, engkau makan? Abdullah bin Umar mengatakan, soalan itu memang menyentap hati aku. Aku tak boleh nak jawab. Kerana kalau aku menjawab demikian, berarti aku menjadikan hawa nafsu aku ni penting. Apa dia nak, semua aku penuhi. Itu sebab tuan-tuan dimuliakan sekalian, kata para ulama, sebagai contohnya kata Imam Nawawi, kata Imam Ghazali, bahawa apakah maksud perkara yang tidak manfaat ni? Dengar baik saya sebutkan, saya terjemahkan ni. Jika Islam itu, keislaman seorang itu baik, maka dia akan meninggalkan apa sahaja yang tidak memberi manfaat terhadap agamanya. Iaitu perkara-perkara yang diharamkan, perkara-perkara syubhat, perkara-perkara makruh, dan banyak di antara perkara mubah yang berlebihan tetapi tidak diperlukan dalam kehidupan pada hari ini. Ya, sebagai contohnya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, orang ni dia tengok saja perkembangan satu alat elektronik, dia nak beli. Saya ada duit apa? Penat saya kerja. Jawab menyebut pasal apa ni, duit saya lah. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, maka dia pun belilah elektronik device yang baru, telefon yang baru. Besok keluar dia beli lagi. Ada pula yang lebih daripada itu dengan motosikal. Ada pula dengan basikal. Basikal pun harga macam sebuah kereta pada hari ini. Dah beli sebuah, beli lagi sebuah. Apa tujuannya? Kita ni ada dorang ke nak naik? Wali Allah ke kita ni? Wali Allah. Ya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, maka kecenderungan terhadap perkara-perkara yang zahirnya harus tetapi menyebabkan kita menuhankan hawa nafsu syahwat dalam diri kita, itu juga dipandang oleh para ulama sebagai salah satu daripada kesan ketidaksempurnaan iman. Kerana setiap kali kita melakukan perkara sekian, namanya membazir. Betul. Mungkin hari raya kita nak pakai baju senondon. Tak ya? Ialah isteri kita faham lawan perempuan kan. Isteri kita ni memang
sangat perfect lah ya. Masing-masing nakkan penampilan dia. Tak ada salahnya. Tapi mungkin kalau kita dapat berfikir dengan lebih baik, baju kita yang lama boleh tak wakafkan kepada orang. Alangkah ramainya orang susah sebagai contohnya. Mungkin kan? Maka kita setiap kali kita buat satu benda hendaklah kita fikirkan imbalan akhirat yang akan kita dapat daripada tindakan yang kita lakukan itu. Ya, jadi para ulama mengatakan walaupun perkara itu zahirnya mubah, zahirnya harus, tetapi kalau dia menghirit kamu untuk menjadikan kamu orang yang lalai dan menuhankan hawa nafsu kamu, seolah-olah itu saja yang kamu ikut dalam diri kamu. Itu sebab dalam satu hadis ya, istahyu minallahi haqqal haya. Nabi berpesan kepada para sahabat, malulah kepada Allah dengan sebenar-benar perasaan malu. Lalu mereka menjawab, wahai Nabi, kami malu pada Allah. Nahnu nastahyi minallahi haqqal haya, wahai Rasulullah. Kami malu. Lawak cerita ni. Para sahabat klaim mereka malu pada Allah Taala. Lalu Nabi jawab, kamu nak tahu tak malu yang aku maksudkan? Man istahya minallahi haqqal haya falyahfazil ra'sa wa ma wa'a. Siapa yang malu terhadap Allah, tanda yang pertama dia malu terhadap Allah itu dibuktikan dengan menjaga fikirannya daripada perkara-perkara yang menyeleweng. Niatnya, kehendaknya, kecenderungannya, fikirannya, ideanya, semuanya dijaga daripada perkara-perkara yang buruk. Kan Imam Ghazali kata kan, kalau kita nampak seorang muda melakukan maksiat, kita bukan benci kepada dia tau. Kita merasa salah pada buatan dilakukan. Tapi wahai orang muda, aku melihat engkau masih muda, aku dah beruban seperti ini, engkau banyak lagi waktu untuk bertaubat. Engkau lebih baik pada aku. Kita melihat orang tua, Masya Allah, orang tua banyaknya pahala dia, tentu dia dah pergi haji beberapa kali kan, dalam hati kita. Mana jadikan hati kita tu melihat semua angle kebaikan. Budak kecil, ya Allah masih panjang umur kau nak, banyak lagi kebaikan kalau buat, aku ni dah menuju ke hujung senja. Contoh. Yang kedua, waliyahfazil batna wa ma hawa. Dia jaga perut dia dan apa yang dia makan. Ya, kita pergi berkunjung ke rumah orang pada hari raya open house. Ketika makan sate tu, janganlah ambil sampai 10 cucuk. Menteri darah Ustaz. Kesian ke orang lain. Nyanyi orang lain. Ya, macam tak pernah jumpa sate pula. Tak apa. Saya tak nak komen panjang-panjang. Kemudian waliyadhkuril mauta wal bila. Ingat kepada kematian dan kehancuran. Terus sebab hari raya pun ramai orang pergi ziarah kubur, walaupun bukanlah sebenarnya hari raya tu hari ziarah kubur. Anytime sebenarnya kita digalakkan ziarah kubur. Ya, ala kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur la fazuruha fa innaha tuzakkirun bil akhirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, dulu aku halang kamu daripada ziarah kubur, tapi sebenarnya sekarang aku benarkan kerana ia mengingatkan kamu kepada akhirat. Ya, tengok orang yang jasad yang telah hancur dan sebagainya. Wa man arada al akhirah taraka zinatad dunya. Sesiapa yang sukakan akhirat dan cinta kepada akhirat, dia meninggalkan perhiasan yang melampau-lampau dalam hidupnya. Ya, jadi kalau pada hari raya cukup untuk sedondon satu keluarga cukup, maka lebih daripada itu kita bimbang dia sudah jadi satu pemaziran dah ni. Betul Ustaz. Ya, faman fa'ala zalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Nabi menerang kepada para sahabat, siapa yang buat perkara ini, itu tandanya dia malu kepada Allah. Ingat apa yang kita fikir itu, jadikan dia kerana Allah. Apa yang kita makan itu, jangan berlebihan, jadikan dia kerana Allah untuk beri kekuatan kepada kita. Ingat kepada kematian dan kehancuran, dan meninggalkan benda yang berlebih-lebihan dalam kehidupan. Sebagai contohnya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kata Imam Ghazali mengulas hadis ini lagi. Kalau kamu lihat, mungkin perhiasan di rumah penting. Ada satu berharga RM500, ada satu berharga RM4,000, mahal. ada satu berharga RM100,000. Yang mana satu dah ni? Kalau saya ambil yang paling murah Ustaz. Kalau kita ambil yang paling murah, mungkin tidak menghargai nikmat pun salah juga. Kan kita beli kerusi harga RM50, duduk sekejap dah patah, tak boleh. 2-3 hari patah Ustaz. Ya, jadi mungkin kita beli yang pertengahan. Boleh raikan orang, boleh ambil gambar cantik, meraikan sedikit, jangan sampai over. Kerana bila over itu menandakan kita sudah masuk dalam konteks kita tidak malu kepada Allah, kerana ramai orang susah keliling kita yang kita tidak pedulikan. Baik Ustaz, jadi itu 4 perkara yang perlu kita teliti untuk menunjukkan kita ini malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita nak raikan pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hakim dan juga Datuk Dr. Zahazan Muhammad. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Haji ni Timur 3 Pekan Faham. Assalamualaikum Datuk dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salah segini Datuk ya. Datuk, kita tadi Datuk ada menyebut apa, Dai pada sebut 3S. Jadi kita mula, saya nak cuba 3F pula lah. Tapi cantik. yang pertama F-nya ialah filem, tapi Datuk dah jawab tadi, jadi saya
tinggalkan ayat tu Datuk jawab dari segi hiburan tadi yang dikatakan sebagai yang dikata hiburan yang melimpahan hiburan tadi. Jadi saya nak ambil F yang kedua itu fashion. Ini fashion ni Datuk. Fashion sekarang ni orang Malaysia, orang Melayu, Islam ni kadang dia minat pada fashion yang orang punya Datuk, bukan kita punya, orang barat punya. Jadi ini adalah satu perangkap musuh-musuh Islam untuk melalaikan umat Islam. Yang keduanya dari segi food, makanan ini. Makanan ni pun kita kadang-kadang lebih pada hak orang, bukan hak kita. Sedangkan makanan hak kita banyak, Datuk. Food, makanan kita. Jadi mereka lebih suka pada makanan-makanan barat. Ini juga satu perangkap daripada musuh-musuh Islam untuk melalaikan umat-umat Islam. Soalan saya Datuk, bagaimana cara, adakah kita terus, apakah kita harus tinggalkan terus benda-benda begini ke? Ada yang kata ketinggalan pula, ketinggalan zaman dan sebagainya, kuno dan sebagainya Datuk, tidak mengikut peredaran zaman. Jadi bagaimana cara, adakah harus kita tinggalkan terus ataupun bagaimana cara yang lebih baik untuk menjaga martabat Islam itu sendiri Datuk, supaya tidak umat Islam itu tidak lahir sepanjang masa Datuk. Itu soalan saya Datuk dan Dai. Terima kasih banyak Datuk dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Omar Abdul Majid atas soalan dan kita nak dengarkan jawapannya selepas kita berhenti bertahmid seketika, kembali bergabung selepas ini pastinya dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Dai Hakim, juga guru kita Ustaz Datuk Dr. Zahazan Muhammad, membicarakan tentang pengajian hadis, iaitu tinggalkan perkara yang sia-sia. Dan sebelum kita berhenti berehat tadi, ada satu soalan yang diajukan oleh pemanggil setia kita Tuan Omar Abdul Majid, bertanyakan tentang, kalau kita lihat hari ini antara cabaran yang perlu kita hadapi ialah cabaran dari sudut fashion Ustaz, food, makanan. Jadi bagaimana? Ada orang kata kena tinggalkan ataupun bagaimana Ustaz? Silakan. Dari sudut makan dan juga pakaian, dari Islam ada keluasannya. Bila kita lihat sebagai contohnya, bila masuknya Islam ke daerah kita Nusantara ni, maka sebagai contohnya di satu candi besar di Jakarta kan, candi dipanggil Borobudur. Heran di tempat itu 99.9% adalah Muslim. Tapi bagaimana pula tempat tersebut mempunyai candi yang terbesar di dunia? Bagaimana Maka kajian pun dibuat, antara yang ditulis oleh para ulama pengkaji mengatakan bahawa kat situ asalnya agama Hindu. Tapi datangnya umat Islam ke situ, datangnya mubalik-mubalik, para pendakwa, wali-wali yang dipanggil itu, wali songo dan sebagainya, mungkin ada kaitan. Maka telah pun menjemput, mujuk orang di situ untuk masuk Islam. Sehingga akhir sekali, apa yang kita dapat lihat di Indonesia, di negara kita, Islam memberikan keluasan dari sudut pakaian, tak pula disuruh kita untuk berjubah, berserban, ikut pakaian yang ada. Dan mungkin pada hari ini anak-anak kita belajar di overseas, mereka terpengaruh dengan pakaian-pakaian yang ada. Asal sahaja pakaian tersebut menutup aurat. Ini batasannya, ini dawabit yang penting. Pakaian tersebut mesti menutup aurat. Fashion yang dipakai itu hendaklah menutup aurat. Ini asas yang paling penting. Apa pakaian yang kamu pakai, mungkin kamu orang Jawa, kamu orang Melayu, orang Cina, Islam, India dan sebagainya, pakai pakaian asalkan ini menutup aurat. Yang kedua, makan. Kerana Allah mengatakan kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Makan yang baik-baik. At-tayyibat ini di negara kita pun ada restoran Arabnya, restoran Chinese Muslimnya, India Muslimnya, banyak sekali mamaknya. Maka tidak jadi masalah untuk kita makan apa saja asalkan dia halal. Betul. Kerana disebut halal tayyiban ini disembelih dan daripada sumber yang halal, bersih, sebagai contohnya pemantauan pihak berkuasa dan lain. Tapi yang mungkin dimaksudkan oleh Tuan Haji Omar bin Abdul Majid ini adalah satu hadis Nabi SAW yang penting, yang Nabi telah nyatakan dalam hadis sahih, la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum qalu al-yahud wan nasara qala faman. Dalam hadis Nabi telah beritahu para sahabat sebagai satu pengkhabaran gaib yang belum berlaku pada saat itu. Allah SWT sedang mewahyukan kepada Nabi-Nya untuk berkata, kata-kata baginda adalah kebenaran.
Nabi telah menyatakan bahawa kamu nanti, umat Islam yang akhir zaman nanti akan mengikut orang lain, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kalau orang itu masuk ke dalam lubang biawak pun Kita akan mereka masuk ikut. juga. Lalu para sahabat tanya dengan hairan, Rasulullah, kami kuat pada hari ini, kami ada negara Madinah, kami kalahkan orang kafir dan sebagainya. Adakah begitu Rasulullah? Siapa yang mereka ikut Rasulullah? Adakah Yahudi dan juga Nasara? Jawapan Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Faman. Jadi maksud Haji Omar bin Majid yang katakan tadi, panggil setia kita, terima kasih Tuan Haji, itu peringatan yang penting. Kita ibu ayah punya peranan, kita guru-guru punya peranan lebih daripada skala silibus yang kita ajar di sekolah. Kita ketua kampung, kita pemimpin, kita ahli parlimen, kita punya tanggungjawab untuk menerangkan dalam Islam ini perkara yang bersifat amalan, perkara bersifat larangan. Ya. Kita orang Islam boleh buat, ini tak boleh buat. Kita menjadi contoh kepada orang lain dan menunjukkan perkara ini. Jadi seandainya perkara itu bercanggah dan berlawanan Islam, terang pada anak kita, nak, engkau nak belajar jauh ya, kat Jerman ni, negara ni bukan negara orang Islam, carilah makanan Islam yang halal. Pergilah ke tempat orang Islam, masjid pun ada banyak kat sana, saya tengok dalam YouTube dan sebagainya. Maka hendaklah kita memberi kepada anak kita saranan, keluarga kita, orang bawah naungan kita, membetulkan mereka, mengingatkan mereka perkara-perkara the do's and the don'ts. Perkara yang boleh buat, perkara yang tak boleh buat. Kerana Islam ini iaitu al-amal wa tarkuhu, buat dan tinggal. Apa yang disuruh buat, apa yang disuruh tinggal. Maka ini merupakan satu tanggungjawab semua orang tanpa ada pengecualian. Baik Ustaz. Jadi itulah antara perkara yang perlu kita cakna terhadap fashion dan juga makanan yang kita makan hari ini. Tak semua benda boleh kita makan, dan fashion pun pastikan fashion itu menutup aurat. Baik Ustaz, saya tertarik dengan satu soalan yang diajukan oleh sahabat kita, sebab tadi kita bicarakan tentang perkara yang memang lara, iaitu mengumpat. Tetapi ini perkara yang baik, iaitu seperti yang diajukan oleh Muhammad Izzuddin. Assalamualaikum Ustaz, Dr. Zahazan, Da'i Hakim, warga kerja TV3 dan TV9 yang bertugas. Waalaikumsalam. Jika seorang anak berdoa hanya untuk dirinya sendiri, tetapi tidak memohon doa untuk kedua-dua ibu bapanya, adakah perbuatan tersebut juga tergolong dalam perbuatan sia-sia? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada Izzuddin atas soalan. Silakan Ustaz. Antara pengajaran yang penting, antara 25 tuntutan yang disuruh oleh Allah untuk kita buat dalam surah Al-Isra, ya Allah SWT menceritakan, mereka itu berkata, iaitu wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Antara doa kita di kalangan para ulama, seperti disebut Imam Qurtubi, ada di kalangan salafus salih berkata, antara syarat penerimaan doa terhadap doa kita di sisi Allah, mulakan dengan tahmid. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil amin, contohnya. Mulakan dengan tahmid, ucapan pujian bagi Allah, kemudian selawat kata Rasulullah, dan nombor 3 rukunnya hendaklah kita mendoakan untuk ibu ayah kita. Kata Imam Qurtubi, suruhan itu bersifat wajib. Maka sekurang-kurangnya dalam kehidupan kita kena ada sekali berdoa untuk ibu ayah kita, kerana ayat itu merupakan satu kewajipan, kata Imam Qurtubi. Walaupun kebanyakan orang ulama mengatakan jadikan doa terhadap ibu ayah itu satu yang sentiasa kita ungkapkan dalam doa-doa harian kita, doa lepas sembahyang wajib kita, doa tahajud kita dan sebagainya. Untuk mengatakan bahawa doa tersebut sia-sia tanpa menyebut perkataan ibu ayah, ada kemungkinan bila seorang itu meninggalkan doa terhadap ibu ayah, padahal itulah insan yang paling utama dalam kehidupan kita. Mungkin ibu ayah ada silapnya. Ya, ada di kalangan anak-anak yang mendakwa mereka dibuang oleh ibu ayah, dijaga oleh orang lain. Dia pun tak kenal ibu ayah, tapi ampunkanlah mereka. Doakanlah untuk mereka, kerana ini merupakan satu tuntutan dalam ayat Allah SWT. Baik, jadi jangan lupa selitkan doa kepada ibu dan ayah kita. Mudah-mudahan hidup kita semua dirahmati lagi diberkati. Baiklah, saya Ustaz di TV3 akan berakhir di sini. Teruskan bersama dengan kami untuk siaran tambahan 30 minit pastinya di TV9. Jumpa selepas ini. Saya Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan saya dalam Tanya Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru, ditemani oleh bintang ilmuwan kita iaitu Datuk Dr. Zahazan Muhammad. Dan kepada anda yang mungkin baru bersama dengan kami tadi, Acik minta maaf lah, Acik terlupa Tanya Ustaz pada pagi ini. Tak apa, kita membicarakan tentang pengajian hadis iaitu tinggalkan yang sia-sia. Baiklah, kita nak terus meraihkan soalan pagi ini dari sahabat kita Al-Ali Ali. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Adakah dengan menyebutkan dengan sesuatu perkara yang tidak berfaedah seperti bercakap kosong dan mengirimkan sesuatu perkara yang tidak mendatangkan pahala melalui media sosial dianggap satu perbuatan yang sia-sia? Bagaimanakah hendak memberhentikan daripada perbuatan sedemikian? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #Biar Tahu Jangan Keliru. Terima kasih kepada Al-Ali Ali atas soalan. Ada kalanya kita dalam kehidupan ni perlu kepada perkara yang boleh menyebabkan orang mesra dengan kita. Terutamanya yang diberi penekanan Nabi SAW dengan isteri, dengan anak-anak, dengan kawan keluarga. Ya, kadang-kadang lama tak berjumpa, maka ada gurau-gurauan yang kita buat itu kelihatan macam kosong. Tapi di sebalik matlamatnya adalah untuk memperbaiki hubungan, merapatkan. Bahkan Nabi SAW menekankan bukanlah perkara yang sia-sia atau perkara yang melalaikan bila kita bergurau seorang suami dengan isterinya, dengan anak-anaknya. Tadi ayah pergi ke R&R, berhenti tengok, ayah pergi masuk dalam air itu, ada tulisan menarik. Tulisan itu bunyi, ada 3 ekor monyet. Monyet yang pertama pandai menyanyi, monyet yang kedua pandai bercakap, monyet yang ketiga sedang mendengar ayahnya bercerita. Contoh. Kan benda tu benda yang kosong, tapi lawak boleh menyebabkan anak kita abah ni apa. Ini cerita saya kutip daripada Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah, pakar motivasi kita. Jadi ada kalanya benda yang kita buat itu kelihatan lawak, jenaka, tapi dia menghubungkan kita, merapatkan hubungan kita. Maka perkara sendirian adalah dibenarkan. Tapi anda mungkin dalam WhatsApp grup keluarga ada lawak-lawak yang kita hantar hanyalah untuk memecahkan kebuntuan. Lama tak dengar cerita ni, semua diam, sepi ni pasal apa. Dan kita pun hantar satu lawak yang boleh menyebabkan semua orang aware tentang perhubungan. Itu silaturahim. Itu digalakkan. Cuma yang dimaksudkan dengan apa disebut oleh ahli-ahli ni, Al-Ali ni, iaitu mungkin perkara-perkara yang bersifat lara, yang disebut sebagai ghibah contohnya, buhtan, perkara-perkara yang bersifat mengumpat, mengkeji, mengada-ngadakan cerita dongengan, cerita yang tak betul tentang mana-mana peribadi yang tak ada kaitan dengan diri kita. Maka inilah yang dipanggil sebagai haram, dan kita kena bertaubat kepada Allah SWT. Kalau ia melibatkan insan yang lain, buatlah seperti Ibn Wahab tadi, yang contohnya telah pun bersedekah wang RM50 untuk setiap umpatan yang dilakukan, atau berpuasa, niatkan niat puasa itu untuk yang kita lakukan jenayah mengumpat ataupun memfitnahnya itu. Jadi tuan-tuan yang mulia sekalian, lagi perkara yang disebut tadi, terlanjur bertanya Al-Ali tentang apakah langkah-langkah yang patut kita lakukan. Saya petik daripada Ihya Ulumuddin ni. Yang nombor 1 tadi, kita tinggalkan perkara lara ni sedaya upaya kita, dan buatlah mujahadah kat sini. Sebagai contohnya, kata pada anak-anak kita ni tadi, ke 10 je semua kena tidur. Ke 11 paling lambat semua telefon dia kepada ayah. Ini namanya mujahadah. Betul. Nak buat benda tu anak-anak marah tak? Marah lagi, anak da'i kecil lagi kan. Kalau nak dah masuk universiti, dia dah mula tunjukkan color dia yang sebenar kadang-kadang. Mujahadah tu lawan tu. Yang kedua, kata Imam Ghazali kat sini, kalau kita lihat dalam Ihya Ulumuddin, iaitu kita galakkan keluarga kita untuk melakukan perkara-perkara amal soleh. Al-muhafazatu ala ta'at. Kerana setiap kali kita mendengar cerita Nabi yang dikemukakan dalam Quran, Allah akan mengatakan, Allah akan berfirman, wa kana ya'muru ahlahu bis salati. Nabi-nabi Allah yang agung, yang hebat, insan maksum itu pun akan menyuruh anak isterinya untuk menunaikan sembahyang. Sembahyang itu asas paling penting. Ya, kalau kita balik kampung sebagai contohnya, musim-musim macam ni, sengaja kita berhenti kat mana R&R yang selamat, yang kita jaga, kita ajar keluarga kita untuk sembahyang. Ayah nak ajar ini jamak kasar. Selama ni kalau ajar kat sekolah kan, ayah nak ajar macam jamak kasar. Untuk kita mengajar kepada mereka kepentingan solat itu. Kerana bila sampai kat kampung nanti, takut anak-anak sibuk dengan sepupunya, maka dia pun sukar untuk sembahyang, mungkin sembahyang lambat, lewat waktu dan sebagainya. Yang ketiga, kalau kita lihat antara perkara yang boleh menghapuskan lara perkara-perkara maksiat yang kita buat adalah sedekah. Lakukan sedekah. Ya, kerana disebut dalam hadis yang telah saya bentangkan tadi, daripada Al-Hakim, Tabarani, Ahmad dan sebagainya, Nabi telah bersabda bahawa pasaraya, tempat-tempat berhimpun manusia yang ramai ini adalah sumber melakukan dosa, penglihatan, pendengaran, tindakan, makan dan sebagainya, pergaulan.
maka hendaklah kamu rawat diri kamu semula selepas melakukan perkara sedemikian sedekah. Ini sedekah bukan susah pun. Semua masjid yang ada telah menyediakan nombor akaun untuk kita transfer online contohnya. Register siap-siap, masukkan dalam favorite kita. Senang. Ya, ini aku pergi spend masa dekat tempat sekian-sekian, Pasar Raya Mid Valley ni berapa jam. Aku kena sedekah lah kurang-kurang pun 3 jam ni RM30 contohnya. Untuk menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan mungkin secara tak sengaja, tuan-tuan ni milik Allah sekalian. Lagi ikhtar jalisaka, pilihlah orang yang menjadi teman kamu. Kita baca setiap Jumaat surah Al-Kahfi, bagaimana Allah menyatakan, menyuruh kita untuk duduk bersama dengan orang-orang yang saleh. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wa taba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Kata Imam Baghawi mentafsirkan ayat ini, alangkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insan yang maksum, yang paling hebat itu, yang paling agung, unggul itu pun disuruh oleh Allah untuk duduk dengan sahabat-sahabat yang miskin macam Salman Al-Farisi. Seperti sahabat-sahabat yang lain, seperti Bilal bin Rabah. Ayat itu turun untuk meminta Nabi spend masa dengan orang-orang seperti itu. Kerana orang itu araqqu afidatan, kata Sayyidina Umar. Hatinya lembut menyebabkan kamu pun akan dorongan untuk melakukan kebaikan, kecenderungan kamu pun meningkat. Yang kelima, jadikanlah majlis kita ni majlis ketaatan. Kalau ada perkara-perkara yang bersimpang siur, yang mungkin hanyut ke laut, kita betulkan. Saudara cukuplah kita cerita lebih orang, kita tak faham. Kita baiki keadaan. Jumpa kawan-kawan kita, cukup saudara, kita dah dengar tadi, okey, cukup faham kot. Pernah sekali Imam Syafi'i menegur anak muridnya Imam Al-Muzani. Dipanggil wahai Abu Sulaiman, gelarannya Abu Sulaiman. Sekalipun kau perlu komen tentang orang, cakap macam ni. Macam mana tuan guru? Ucapannya tidak bernilai. Senang tak? Ucapannya tak boleh pakai, cukup. Jangan sebut dia pembohong, dia berdusta, dia itu, cukup. Ucapannya la qimata lahu. Fihi nazar. Imam Bukhari yang kita belajar tentang hadis ni tadi pernah menyatakan dia tak pernah mengumpat daripada dia tahu mengumpat itu haram usianya 8 tahun. Kalau kita baca karya Imam Bukhari, kita tak akan jumpa ayat mengatakan orang itu kazab. Allah. Pembohong, kita kata. Dia hanya mengatakan ucapan orang itu dalam penilaian para ulama ada masalah. Cukup. Cukup. Maka orang tahu. Tak perlu kita hurai panjang lebar bercerita, akhirnya lebih sudu daripada kuah. Kita Ustaz. Jadi yang keenam, jadikanlah penutup majlis ilmu kita, majlis apa sahaja yang kita adakan dengan tasbih kafarah, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sesiapa yang melakukan dosa walaupun sebanyak buih lautan akan dihapuskan dosanya dengan sebab tasbih kafarah. Dan kata Al-Imam Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsirnya Safadut Tafasir, kunna na'rifu inqidha intiha majlis as-sahabah bi qira'atihim suratul asr. Kami tahu bahawa telah tamat majlis ilmu di kalangan para sahabat, majlis bersembang ke apa benda sekalipun, dengan mereka membaca surah Al-Asr. Para sahabat menambah daripada tasbih kafarah itu, mereka membaca surah Al-Asr. Kerana surah itu mengingatkan mereka semula atas prinsip kehidupan, bahawa yang berjaya di sisi Allah berpesan dengan kebenaran, pesan dengan kesabaran, beriman, beramal salih. Maka bila kita lalai, ingatkan semula kita dengan surah Al-Asr itu. Begitu juga ada riwayat mengatakan bahawa mereka juga membaca subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini juga ucapan daripada ayat Allah SWT yang mengajar mereka supaya ingat pada Allah di hujung setiap pertemuan mereka, supaya laga. Ada satu lagi Allahu ada juga lagu. Kedua-duanya dikafarahkan, dihapuskan oleh Allah SWT. Baik, jadi itu antara perkara yang perlu kita lakukan dalam kehidupan, iaitu antaranya memilih teman yang baik. Baik, kita nak terus meraihkan seorang lagi pemanggil. Assalamualaikum. Siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Datuk. Okey, saya Ismail. Soalan saya begini, Datuk. Bagaimana untuk menjadi mukmin sejati dengan berpegang teguh prinsip buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Yang ini perkara yang sia-sia. Itu soalan saya begini ini. Jadi saya nak belanja pantun, pantun tu. Dan ini buat sampai ditabur lagi, beli pulut di kedai Pak Ali. Senyum nampak gigi, ada rezeki jumpa lagi. Cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tuan Ismail Maisa atas soalan, dan kita nak dengarkan jawapannya selepas kita bertahmid seketika. Kembali bergabung selepas ini pastinya dalam Tanya Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru.
Pejam celik, kita sudah pun berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami, dan terima kasih kepada anda yang telah melakukan 3S, suka, sapa dan sebar. Tadi kita sebelum kita berehat, ada satu soalan yang diajukan oleh Tuan Ismail Mak Isa tentang bagaimana kita ini nak jadi Muslim sejati, Ustaz. Buat apa yang Allah suruh dan tinggalkan perkara-perkara yang sia-sia. Silakan Ustaz. Luqmanul Hakim, Al-Hakim juga namanya, Dai Hakim. Antara yang menarik tentang beliau bila kita simak dalam tafsir Ibn Katsir. Ya, tafsir Ibn Katsir ni alhamdulillah telah pun diterjemahkan. Tuan-tuan ada peluang milikilah tafsir Ibn Katsir ni. Ya, jadikan dia sebagai satu panduan dalam hidup kita, bacaan ya, saya amat galakkan tuan-tuan. Mudah untuk kita faham. Bila Luqmanul Hakim ditanya oleh kawan-kawannya, "Kamukah Luqman yang kami kenal merupakan bekas hamba dahulu? Apakah yang menyebabkan kau mulia sedemikian rupa?" Maka jawapan Luqman salah satu daripada sebabnya, tarki ma la ya'nini. Aku ni meninggalkan benda yang tak ada manfaat untuk aku. Ya, sidqi al-hadith, aku bercakap benar. Adai al-amanah, aku menunaikan segala tanggungjawab. Dan yang ketiga, tarki ma la ya'nini. Aku meninggalkan benda yang tak ada guna untuk agamaku. Jadi tuan-tuan ni boleh sekalian, balik kepada soalan yang dikemukakan. Memang agama ni sifatnya, kata para ulama daripada hadis ini, buat, tinggal. Apa yang disuruh buat, apa yang disuruh tinggal, tinggalkan. Tinggal itu ada banyak spektrumnya lah. Ada yang bersifat perkara yang merupakan makruh, perkara yang merupakan perkara yang haram, perkara yang harus. Ada penjelasan-penjelasan yang kita belajar dalam fiqh. Maka tuan-tuan, keistimewaan jadi orang yang meninggalkan perkara-perkara sia-sia dalam hidup, buat benda yang terbaik. Kita lihat dalam hadis sebagai contohnya. Ya, bila Nabi SAW telah pun bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamahu fakullu hasanatin ya'maluha tuktab bi 10 amsalha ila 700 dhi'fin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktab bimithliha hatta yalqa Allah azza wa jalla." Dalam hadis ini mengatakan, jika salah seorang daripada kamu memperbaiki keislamannya dalam bentuk ni tadi, membuat benda yang disuruh, meninggalkan perkara yang larang, maka setiap kebaikan yang dibuat akan dikira kebaikan bernilai 10 hingga 700 di sisi Allah Taala. Sehingga dia bertemu dengan Allah SWT, maka segala kesalahan yang dibuat akan diampunkan oleh Allah. Begini, hadis ini dijelaskan oleh hadis yang lain. Ada seorang sahabat Nabi namanya Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Hakim lagi Ustaz? Hakim lagi. Banyak betul Hakim ya. Ada berpuluh-puluh perkataan Hakim yang kita belajar pada pagi ini. Jadi Hakim bin Hizam, sahabat Nabi ini, beliau masuk Islam agak lambat. Dia baik dengan Nabi, dengan Abu Bakar, sahabat kamcing, tetapi hidayah sampai kepadanya lambat. Iaitu beliau masuk Islam pada waktu pembukaan kota Mekah. Walaupun dia tahu kebaikan Islam, tapi oleh kerana penyesalannya terhadap lambat masuk Islam itu, maka beliau berusaha untuk menandingi para sahabat yang lebih awal masuk Islam daripadanya di kalangan as-sabiqun al-awwalun, muhajirun dan sebagainya. Maka Hakim ni antara sikapnya, keprihatinannya, dia kata, "Wahai Rasulullah, dulu saya lama masuk Islam, tapi banyak kebaikan saya buat, Rasulullah, macam mana nak kira tu?" Maka Nabi jawab, "Aslamta ala ma asrafta min khairin." Kamu masuk Islam dan segala kebaikan yang pernah kamu lakukan sebelum Islam itu turut dikira oleh Allah, dan segala keburukan digugurkan oleh Allah. Subhanallah. Subhanallah, masya-Allah. Keliling kita ramai sahabat kita yang belum dapat hidayah. Subhanallah. Padahal perangai mereka kadang-kadang lebih baik daripada perangai sebahagian daripada kita. Alangkah baiknya kalau kita menghadiahkan mereka, berjumpa dengan mereka, tunjukkan akhlak yang baik, jangan menipu dengan mereka. Ya, kalau kita berkahwin dengan pasangan yang bukan Islam, masuk Islam, tanggungjawab kita untuk berdakwah pada keluarganya dengan akhlak yang elok. Betul. Jadi Hakim bin Hizam ini, bila diceritakan lagi tentang perkara hadis ini, beliau berkata, barulah aku faham maksud hadis Nabi SAW, bahawa seseorang itu dilipat gandakan amalan salihnya itu 10 hingga 700, bergantung kepada effortnya, kesungguhannya untuk menjadi orang lebih baik. Begini, seorang buat open house kat rumah. Isterinya nak buat sangat, nak jemput adik-adik, lama tak jumpa, PKP, makan lebih kurang je bang, kita tak payah panggil caterer, bang, kita buat sendiri saja. Saya boleh masak, basuh pinggan. Yang suami ni, alamak, letih aku nak kena basuh pinggan nanti. Tapi sebab isteri minta, buat jugalah. Maka pahala akan berbeza daripada suami dengan isteri. Walaupun suami keluar duit, yang dapat pahala lebih mungkin isteri. Mungkin isteri dapat full mark 700%. Tapi suami kerana mulutnya tadi, sikapnya, wajahnya pula tunjuk orang datang, masamnya muka, mungkin dia dapat pahala tapi tak sebanyak isterinya. Faham. Kerana maksud hadis ni tadi, idza ahsana ahadukum islamahu fa kullu hasanatin ya'maluha tuktab bi 10 amsalha. Jangan terkejut tuan-tuan, di akhirat nanti orang pergi haji dengan isterinya punya pahala mencana melangit-langit pahala di sisi Allah. Suaminya tak seberapa.
bimbang kita ni kaum lelaki yang makin pupus. Isteri kita bersungguh-sungguh menuntut ilmu, mengajak kita buat kebaikan. Subhanallah, kaum muslimat hebat sangat orang perempuan. Allah ampunkan dosa kita semua. Amin. Nak ceritakan bagaimana perbezaan kedudukan di sisi Allah ini bukan kerana yang kita nampak, tapi kerana hati dan juga kesungguhan untuk buat kebaikan. Ini dipanggil sebagai husnul Islam ni tadi. Buat satu benda, tinggalkan perkara yang larang dengan kesungguhan, keikhlasan, akan menempatkan orang itu tempat beza-beza di sisi Allah. Hum darajatun indallah. Manusia itu punya darjat beza-beza di sisi Allah, walaupun kita buat kebaikan yang zahirnya sama, tapi impaknya berbeza di sisi Allah Ta'ala dari sudut pahalanya. Ya, baik. Jadi jangan kita mengeluh dalam membuat perkara yang baik, takut kita menyesal. Dan sebut tentang menyesal ni, ada satu soalan tentang penyesalan yang diajukan oleh sahabat kita juga, Siti Nurbayah. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Ustaz, Da'i dan kru Tanyalah Ustaz, saya ingin bertanya. Waalaikumsalam. Adakah penyesalan itu adalah salah satu cara untuk seseorang itu meninggalkan sesuatu yang sia-sia apabila menyedari ia merugikan diri, bukan sahaja di dunia tetapi di akhirat juga? Bagaimanakah cara untuk mendapat kesedaran itu? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Ada emoji senyum, ada bunga Ustaz. Ustaz ambil bunga, saya ambil senyum. Boleh Ustaz? Terima kasih kepada Siti Nurbayah atas soalan. Silakan Ustaz. Bergantung kepada perkara larang yang kita lakukan. Kalau ia merupakan dosa besar, kena bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kalau ia merupakan dosa kecil, kena beristighfar kepada Allah Ta'ala. Kerana para ulama mengatakan, contohnya Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, bahawa dosa besar wajib bertaubat. Dosa kecil kena beristighfar kepada Allah SWT dengan sesungguh. Jadi taubat itu antara rangkuman, tuntutan, syarat-syaratnya adalah menyesali, meninggalkan, berazam untuk tidak melakukannya pada masa akan datang. Dan kalau kita pernah lakukan kesilapan, kita tinggalkan. Contoh ni mudah aja untuk kita faham. Dia sebut dalam Syiar Alamin Nubala, antara kisah imam yang terkemuka, imam ahli sunnah, namanya Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu ardah. Imam ahli sunnah, anak murid kanan kepada Imam Syafi'i. Bahkan setengah orang mengatakan mazhab Hanbali itu Syafi'i sebenarnya. Jadi mazhab Hanbali yang dipimpin, yang diasaskan oleh Ahmad bin Hanbal ini, beliau berkata, beliau sakit, lalu beliau pun anna ya innu aninan, dia merhenti, aduh gitu ya. Tiba-tiba imam yang hebat ini ditemui oleh seorang temannya, berkata, wahai Ahmad, ataupun anak muridnya, wahai guru, tuan guru, ya imam, tuan guru, saya nak beritahu kepada tuan guru, Taus bin Kaisan ni seorang tabi'i. Sebelum kita pernah berkata bahawa sesiapa yang mengucapkan aduhan seperti itu, mengadu seperti itu, aduhan ataupun mengadu itu pun akan ditanya di sisi Allah nanti. Allah. Itu pun ditanya Kerana Allah menyatakan ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Betul. Tidak melafazkan satu ungkapan lafaz sekalipun melainkan di sisi Allah ada impak akhiratnya, pahala atau dosa. Maka Imam Ahmad mendengar kata anak muridnya itu, beliau pun insaf. Mulai hari itu tidak kedengaran lagi suara Imam Ahmad mengadu dan orang tidak tahu dia sakit ataupun tidak. Nampak tak? Jadi satu ilmu bila sampai kepada kita, tuan-tuan, ayo tuan-tuan terus amalkan. Ini Allah beri kelebihan pada orang tertentu untuk menjadi satu, dipanggil sebagai seorang yang mempunyai sum'ah, mempunyai reputasi, mempunyai sambutan, pengikut, follower pada hari ini. Maka tolong sebarkan benda-benda yang baik-baik. Kerana segala yang kita buat tu akan menjadi satu beban di akhirat. Andai kita buat benda-benda yang mungkar, maka kita buat benda yang mungkar dengan harapan untuk orang ulas. Dan ulasan itu memberi manfaat kepada perniagaan kita. Kita melihat tak salah, tapi kita memang di sisi Allah ada dosa. Maka peringatan saya kepada diri saya dan tuan-tuan perempuan yang melihat, alangkah baiknya kalau kita sebar benda yang baik-baik, benda-benda yang menyebabkan kita dunia dapat, akhirat pun dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita perlu tayangkan wajah seseorang pun, keadaan seorang pun tak perlu tayang wajahnya, kerana mungkin ia mengaibkan, ia membuka kepada ruang untuk orang menuduh dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang mulia sekalian, apa nak buat pada ini, segala satu yang disebarkan itu matlamatnya kita bimbanglah kebendaan semata-mata tanpa ada perhitungan akhirat. Maka ini yang kita kena jaga betul. Kena pastikan bahawa apa yang kita buat ini menepati apa yang Allah nak dan tidak menyakiti manusia pada hari ini. Jadi mudah-mudahan itu sebab antara doa Nabi kita SAW yang paling banyak Nabi amalkan sallallahu alaihi wasallam.
Ya, tuan-tuan, amalkanlah doa ni. Itu apa yang dianjurkan oleh dalam hadis Nabi SAW berdoa. Apakah doa Nabi SAW? Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kazib wa a'yunana minal khiyana fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Ya, tuan-tuan nak ikut, nak catat, nanti Hakim boleh berikan doa ni. Boleh kongsikan tekan butang share Ustaz Ya. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, bersihkanlah hati kita daripada nifaq. Wa a'malana minar riya. Amalan-amalan kita daripada riya. Allah. Riya syirik tau. Ya. Yang ketiga, wa alsinatana minal kazib. Lidah ini daripada mengungkapkan benda-benda dusta. Mengumpat, mengkaji, mengatakan keburukan orang. Mungkin tak dicakap tapi ditulis, dipostkan dan sebagainya. Lagi apa? Wa ayunana minal khiyanah, dan mata kita daripada khianat. Fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Kerana Engkau lah ya Allah yang mengetahui kelemahan kami, pengkhianatan lakukan oleh mata dan juga apa yang terdapat dalam hati. Kata para ulama, pandangan mata yang haram ini umpama, ya, perumpamaan. Diberi contoh. Kita bawa kereta dan kita lah orang lelaki paling banyak memanfaatkan cermin yang ada dalam kereta. Betul. Orang perempuan kadang-kadang dia bawa kereta, dia pandang satu cermin, jadi tak perasan ada cermin belakang. Ya, kita orang lelaki semua kita nampak. Kalau orang lalu je kita pun mata semacam saja kita. Tuan-tuan, mata itu namanya kha'inatul a'yun, melihat benda yang haram. Allah. Maka inilah yang diajar kepada kita oleh Rasulullah SAW, merangkumi doa ini beberapa perkara, selamatkan kita daripada nifaq. Nifaq ini bukan nifaq akidah saja, tapi nifaq akhlak. Yang banyak berlaku cakap bohong, kalau bergaduh berlebihan, tahu seolah orang lain semua memang tak ada kebaikan padanya. Kemudian minta kepada Allah juga supaya amalan yang kita lakukan itu selamat daripada riak, nak tunjuk kepada manusia. Moga Allah selamatkan. Tapi ada satu hadis yang menarik tau. Ada orang dia buat baik, disembunyikan. Tiba-tiba orang yang sebarkan. Maka bila orang sebarkan ni, tanda penerimaan amalan itu di sisi Allah, Allah gembirakan dia kat dunia lagi. Tilka ajil busyral mu'min, kata Nabi. Walaupun disembunyikan Ustaz. Walaupun disembunyikan, diusaha untuk sembunyi tapi orang tahu juga. Subhanallah. Maka ini kerana meluap-luap kebaikan yang dia buat itu sampai explode, dia tak boleh nak tutup. Macam juga orang buat maksiat, sekali Allah maafkan, dua kali Allah maafkan, tiga kali tak boleh dimaafkan, maka dia akan ditonjolkan. Itu sebab Sayyidina Ali pernah sekali dalam satu penangkapan berlaku kepada seorang melakukan kecurian, dia akan dikerat tangannya pada masa itu. Maka dia pun minta ampun, tolonglah, ini kali pertama aku mencuri. Sayyidina Ali jawab pada dia, kamu sebenarnya bukan kali pertama kan? Bagaimana Sayyidina Ali berkata begitu? Kerana Allah akan mengampunkan kita sekali, dua kali, tiga kali, tutup. Masuk 4 kali, menandakan memang perbuatan jahat itu sudah pun mendarah daging dalam dirinya. Maka itulah cara untuk mengajar dia sebenarnya. Baik Ustaz, jadi itu antara doa yang boleh kita amalkan. Mudah-mudahan kehidupan kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung rancangan Tanya Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru, dan tak cantik, tak molek kalau kita tak tutup dengan bacaan doa. Silakan Ustaz. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Wa li jami' masyayikhina wa li jami' asatizatina wa li jami' muslimina wal muslimat al mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk kelangsungan iman, kesungguhan melakukan ketaatan, banyakkan pujian dan syukur kepadamu ya Allah, dan beri pada kami kesihatan. Amin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kazib wa a'yunana minal khiyana fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Amin. Wahai Tuhan kami, sucikanlah hati kami daripada nifaq. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharilah amalan kami daripada riya. Wahai Tuhan kami, selamatkan lidah kami daripada berdusta, berbohong, mengumpat, memfitnah dan sebagainya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan mata kami daripada melakukan perkara-perkara yang merupakan pengkhianatan di sisimu. Amin. Sungguhnya Engkau lah yang mengetahui pengkhianatan mata dan juga apa yang disembunyikan dalam dada. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami pemimpin terbaik kepada keluarga kami. Amin. Anak isteri kami, memandu mereka, menjadikan mereka penyejuk mata kami memandang. Amin. Dan juga bekalan untuk kami kembali kepada
bertemu untuk mendoakan bagi kami ya Allah. Amin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan segala selok-belok amalan kami semuanya terpandu terbimbing di sisi-Mu. Bantulah kami supaya menjadi orang yang bertakwa ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Tuhan kami, bantulah kami, kurniakan kepada kami kasih sayang-Mu, rahmat-Mu dunia juga akhirat, kebaikan dunia juga akhirat. Himpunkan kami bersama orang bertakwa. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Datuk Dr. Zahzan Muhammad yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini, dan kepada anda keluarga besar Tanya Ustaz, teruskan menonton Tanya Ustaz pada esok pagi bersama dengan sahabat saya Da'i Hadari dan juga bintang ilmuwan kita Prof Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif dalam membicarakan topik fiqh iaitu penetapan harga atau untung bermula 6.30 pagi hingga 8.30 pagi. Akhir kata, adik-beradik sembang beria, sembang sambil gelak-gelak. Jangan buat perkara sia-sia, kesal nanti di akhirat kelak. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.